Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kembali lagi kita dalam kelas pendidikan Islam tahun 3. Hari ini kita nak belajar bidang ibadah. Tajuk Sunat Hayat dan Sunat Aba'ad. Okay, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 92 hingga 90. Objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, murid dapat menyatakan pengertian sunat aba'ad dan sunat hayat. Yang kedua, menerangkan perkara-perkara sunat aba'ad dan sunat hayat. Yang ketiga, menyatakan perkara yang perlu dilakukan sekiranya meninggalkan sunat aba'ad. Baiklah, perkara sunat dalam solat ada dua. Yang pertama, sunat aba'ad. Yang kedua, sunat hayat. Kita tengok satu persatu. Apa itu sunat aba'ad? Sunat aba'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, ganti dengan sujud sahwi. Contohnya membaca doa kunut. Kalau kita tertinggal doa kunut, kita kena gantikan dengan sujud sahwi. Apa itu sunat hayat? Sunat hayat ialah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya membaca doa iftitah. Baiklah, kita tengok apakah sunat aba'ad yang ada dalam solat kita yang kita lakukan seharian. Yang pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat awal. Yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir. Keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW semasa kunut. Sekiranya kita tertinggal enam perbuatan dan perlakuan serta bacaan ini, kita dituntut supaya menggantikannya dengan sujud sahwi. Selepas ni kita akan tengok macam mana tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Kita tengok sunat hayat dari segi perbuatan. Mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat akhir. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Okey, apa itu duduk iftirash? Duduk iftirash ni cara duduk sewaktu tahiyat awal. Duduk tawarruk pula cara duduk tahiyat akhir. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Okay, kita tengok sunat hayat dari sudut bacaan. Melafazkan takbiratul intiqalat iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Contohnya daripada berdiri kita nak rukuk. Kita baca Allahu Akbar. Itu adalah takbir intiqalat. Membaca isti'azah sebelum Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Apa itu isti'azah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca doa iftitah. Membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Apa tasbih rukuk? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Membaca sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Itu bacaan semasa i'tidal. Membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Membaca selawat Ibrahimiyah. Apa selawat Ibrahimiyah?
Hmm. Masa tahiyat akhir kan kita ada baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu selawat Ibrahimiyah. Memberi salam yang kedua. Baiklah, ketika kalau kita tertinggal sunat hayat, kita tidak perlu sujud sahwi. Kemudian kita tengok ya, bacaan ketika sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Pendek je bacaannya. Maksudnya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Okey, kita tengok tata cara sujud sahwi yang pertama. Duduk iftirash. Apa duduk iftirash tadi? Duduk seperti kita membaca tahiyat awal. Kemudian kita membaca tahiyat akhir. Ni kalau kita terlupa sunat arba'at tadi, kita nak buat sujud sahwi. Okay, kemudian kita sujud. Dah habis baca tahiyat akhir, kamu sujud. Jangan beri salam dulu. Sujud dan baca subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk antara dua sujud. Kemudian sujud lagi. Kali kedua, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni duduk apa? Duduk seperti tahiyat akhir. Dan setelah itu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, mudah je sujud sahwi ni. Saya harap semua dapat faham ya. Baiklah, rumusan yang kita dapat hari ini, solat yang sempurna menjamin ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.